Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah pada yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah, yang dipilih Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada malam ini. Marilah kita sama-sama bersyukur dengan rezeki yang Allah kurniakan malam ini, memilih kita sebagai tamunya. Amin. Kuliah kita malam ini adalah daripada Saluran Google Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh seluruh ahli jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadhil Imam Wan Abdul Halim bin Mak Yusuf, Ketua Imam Masjid Sayyidina Osman bin Affan, dengan pengajian berkitab Riyadhus As-Salihin. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon ihsan Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. Bismillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadhil Ustaz. Dengan segala hormat dan penuh takzim, dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pengacara majlis pada malam ini, seluruh saf kepimpinan Gema Nur Iman, para alim ulama, pemimpin masyarakat, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan kita semua termasuk dalam kalangan hamba-hamba Allah yang dimuliakan di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian, malam ini merupakan pertemuan kita kali yang pertama dalam kita membicarakan sebuah kitab yang agung yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Nama kitabnya Riyadhus Salihin. Jadi oleh kerana malam ini pertemuan yang pertama, bagi jemaah yang sudah ada kitab secara fizikal, maka kita tulislah di kitab kita itu malam ni pertemuan yang pertama, Sabtu 7 Oktober 2023 bersamaan dengan 23 Rabiul Awal 1445 Hijrah. Hari ini hari yang pertama dan insya-Allah kita berniat untuk kita khatamkan kitab kita ini dengan bacaan ataupun syarah yang sederhana, tidak terlalu panjang dan juga tidak terlalu pendeklah ataupun ringkas. Para jemaah sekalian, bagi yang tidak ada kitab, boleh dapatkan link yang telah diberikan oleh tuan ataupun puan admin berkenaan dengan link PDF untuk kita dapatkan kitab tersebut
secara maya ataupun secara online. Bagi yang ada kitab, dan saya perkenalkan kitab saya yang saya guna ni, saya guna kitab Riyadhus Salihin terbitan daripada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Riyadhus Salihin jilid 1, yang mana insya-Allah kita akan baca kitab kita ni pada setiap Sabtu yang pertama dan pada setiap Isnin yang ketiga. Ini saya kelas pertama ni saya bagi mukaddimah dulu. Kemudian kita akan masuklah kepada perbincangan kitab insya-Allah. Jadi para jemaah sekalian, nama kitab yang kita belajar ini namanya Riyadhus Salihin. Riyadh maksudnya taman-taman. Jamak daripada perkataan Raudah. Kalau Raudah satu taman. Kalau Riyadh maknanya taman-taman. As-Salihin jamak daripada perkataan Saleh. Kalau seorang dia panggil Saleh. Kalau ramai orang yang saleh disebut sebagai As-Salihin. Maka kitab ini namanya Riyadhus Salihin, taman-taman ilmu ataupun taman-taman syurga bagi orang yang soleh, bagi orang yang baik-baik, orang yang soleh. Maka bila dia belajar kitab ini, dia sebenarnya sedang berada di dalam taman-taman syurga. Itu saya bagi mukaddimah kepada nama kitab kita ni. Kemudian saya ceritakan secara ringkas penulis ataupun pengarang kitab Riyadhus Salihin ni. Kita nak kenal dulu siapa pengarang dia, siapa yang dinamakan dengan penulis kitab kita ni. Secara ringkaslah saya sebut, tidak terlalu detail sebab kita nak fokuskan kepada hadis-hadis di dalam kitab kita ni. Saya terus kepada point. Kita tidak bincangkan benda-benda yang luar sebab waktu kita pun tidak panjang sebenarnya. Mula lebih kurang tadi 9:20 lebih kurang 9:25, lebih kurang pukul 10 lebih macam tu sikit kita akan berhenti. Jadi kita terus pada pembincangan kita insya-Allah. Yang menulis kitab ini namanya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Imam An-Nawawi itu gelaran dia. Gelaran dia. Tapi namanya yang sebenar, namanya adalah Yahya bin Sharaf. Itu namanya yang sebenar. Namanya Yahya bin Sharaf. Ataupun gelaran dia disebut dengan Abu Zakaria. Yahya bin Sharaf bin Murni bin Hasan bin Hussein Ad-Dimash. Kerana sebab apa dia disebut sebagai Ad-Dimash? Kerana dia lahir di Damsyik. Damsyik ini berada di Syria. Dan dia lebih dikenali dengan gelaran Imam An-Nawawi. Sebab apa dia disebut sebagai An-Nawawi? Kerana dia lahir di satu kampung di Syria itu, nama kampungnya Nawa. Nawa. Jadi disandarkan kepada tempat kelahirannya di Nawa, maka dia dikenali dengan gelaran An-Nawawi. Ini gelaran dia lah. Namanya Yahya bin Sharaf. Kemudian kita buatlah sikit catatan kelas kita yang pertama ni sebagai mukaddimah. Imam An-Nawawi dia lahir pada bulan Muharram tahun 631 Hijrah. Kita buat sikit catatan. Bulan Muharram tahun 631 Hijrah. Dia lahir bulan Muharram tahun 631 Hijrah. Kemudian kita buat lagi sikit catatan. Pengarang kitab kita ni kita nak kenal. Kalau ada jemaah yang sempat tulis nota, boleh tulis di ruangan komen. Imam An-Nawawi dia wafat ataupun dia meninggal dunia pada hari Rabu 24 Rejab tahun 676 Hijrah. Mudah je kita nak ingat tahun wafat Imam Nawawi. 676 Hijrah. Pada bulan Rejab, tanggalnya Rabu 24 Rejab. Dia meninggal dunia ketika umurnya masih muda, iaitu ketika berumur 45 tahun. 45 tahun. Maknanya awal lagi lah. Maknanya biasanya kita orang Malaysia ni, kita life expectancy kita. Life expectancy ni jangka hayat kehidupan lebih kurang 70 tahun. Kalau di Malaysia sekarang ni,
Tapi Imam Nawawi, takdir Allah, dia meninggal pada umur yang muda, umur 45 tahun, tetapi barakah daripada kehidupannya, dia meninggalkan khazanah ilmu yang cukup banyak untuk kita pelajari. Sikit lagi saya ceritakan biodata Imam Nawawi. Kita ambil ringkas-ringkas saja sebab kita nak fokuskan pada tajuk perbincangan kita, insya-Allah. Antara kitab yang terkenal lah yang dipelajari berkaitan dengan kitab Imam Nawawi yang biasa kita dengar, yang pertamanya adalah kitab hadis 40, ataupun disebut dalam bahasa Arabnya Al-Arba'in An-Nawawiyah. Kitab hadis 40 tu, itu dikumpulkan dan dihimpunkan oleh Imam An-Nawawi. Antara kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, kitabnya nama Al-Minhaj, Syarah Riyadhus Salihin. Dia ada kitab syarah kepada kitab Riyadhus Salihin ni, namanya kitab Minhaj. Ada juga kitab syarah Sahih Muslim, dan kitab yang kita baca ni Riyadhus Salihin, kitab Al-Azkar, kitab At-Tibyan, kitab Manaqib Imam Syafi'i, kelebihan Imam Syafi'i. Itu antara beberapa kitab lah yang ditulis oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Para jemaah jelas tak? Saya sebut di mukaddimah ni tentang biodata pengarang kitab kita ni. Saya tak ulang lagi dah. Pada pertemuan akan datang, saya hanya sebut kerana ini merupakan kelas mukaddimah kita. Jemaah yang nak dapatkan kitab Riyadhus Salihin boleh beli di kedai-kedai buku ataupun di Shopee, ataupun yang tidak sempat untuk beli kitab secara fizikal, boleh rujuk melalui link yang disediakan oleh pihak admin, insya-Allah. Jelas para jemaah sekalian, kita cerita tentang mukaddimah biodata pengarang. Kemudian jemaah tanya, Ustaz, bagaimana kita nak belajar kitab Riyadhus Salihin ni? Sebab kitab Riyadhus Salihin dia ada 9 jilid. Ada 9 jilid ni. Banyak jilid kitab dia. Banyak jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3, bahkan jilid 1 saja. Jilid 1 saja yang terbitan JAKIM ni ada sebanyak 334 muka surat. Kita pula kelas 2 kali sebulan je. Jadi cara macam mana supaya kita insya-Allah satu hari nanti boleh khatam kitab kita ni, walaupun pertemuan kita hanya 2 kali sebulan saja. Jadi para jemaah tulis sikit sebagai catatan, dalam kitab Riyadhus Salihin dia ada sebanyak 1896 hadis. Saya ulang sekali lagi. Dalam kitab Riyadhus Salihin ada sebanyak 1896 hadis. Banyak ni. Kalau kita nak syarah satu kali pertemuan, satu hadis kita baca, 1896 kali kuliah, kelas baru habis. Berbelah-belah tahun baru boleh khatam. Jadi lambat. Tidak efektif cara tersebut. Hadis dalam Riyadhus Salihin ada 1896 hadis. Dan daripada 1896 hadis tu, Imam Nawawi bahagikan kepada 344 bab. Ada 344 bab. Daripada hadis 1896, dia masukkan hadis-hadis tadi kepada 344 bab. Jadi saya fikirlah kaedah yang terbaik supaya jangka masa untuk kita khatamkan kitab kita ni tidaklah terlalu panjang. Maka kalau para jemaah bersetuju, kaedahnya kita akan buat macam ni. Setiap kali kelas ataupun kuliah, pertemuan, kita akan baca satu bab. Kita akan ambil satu ataupun dua hadis pada setiap bab tu. Maka kelas hari ni kita baca satu bab. Kelas minggu depan kita masuk bab yang kedua. Bab yang ketiga minggu satu lagi. Maknanya 344 kali pertemuan, maka insya-Allah kita boleh khatamkan kitab kita ni, insya-Allah. Faham tak? Maknanya kalau kita buat kiraan kan, sebulan 2 kali kelas. Setahun kita akan ada 24 kali kelas.
Setahun 24 kali kelas, 344 bagi 24, maknanya kalau nak khatamkan kitab kita ni, dengan ringkas pun, kita memerlukan masa lebih kurang 14 tahun. 14 tahun. 14 tahun. Maknanya kalau umur kita 50, umur 64 baru boleh khatam kitab kita ni. Itu pun kadar yang ekspres tu. Tapi ala kulli halnya kita cubalah untuk istiqamah. Dan kalau ada ruang untuk kita baca setiap kali pertemuan, mungkin 2 bab ataupun 3 bab, kita akan cubalah. Sebab kalau kita perhatikan, pada setiap bab tu, Imam Nawawi akan masukkan mungkin ada 10 hadis, 12 hadis, 15 hadis, 20 hadis dan sebagainya. Jadi kita tidak akan baca semua hadis dalam satu-satu bab. Faham tak? Kita tak akan baca begitu. Sebab apa? Dia akan melambatkan. Dia menyebabkan kita tak akan mampu bergerak dari satu bab ke bab yang lain. Maka kaedah yang sesuainya supaya kita dapat melalui semua bab-bab yang ditulis dalam Riyadhus Shalihin ini, setiap kelas paling kurang minimumnya 1 bab. Kalau ada kesempatan, kita akan ambil bab yang kedua, bab yang ketiga dan seterusnya. Setakat ni para jemaah jelas tak? Ini saya perincikan ni sebab ini kelas yang pertama. Kalau kelas yang seterusnya nanti kita terus masuk kepada bab perbincangan lah. InsyaAllah. Setakat ni clear dan jelas Clear dan jelas. Alhamdulillah. Saya dapat respon daripada admin Agama Nur Iman. Angkat ibu jari dah tu. Angkat ibu jari ni maknanya terbaik Ustaz. Kemah Ustaz. A+ Ustaz. Itu maksud dia. Kalau dah angkat ibu jari. Tapi kadang-kadang jangan angkat ibu jari semua terbaik, itu bahaya juga. Jadi kita nak jugalah kalau ada pendapat berlainan, kan? Sebab penceramah ni dia tak boleh juga. Kalau 10 tu 10 ibu jari, kemah Ustaz, terbaik Ustaz. Jadi kita perlukan kepada feedback jugalah kadang-kadang. Jadi yang kita nak kita buat kesepakatan lah kira-kiranya. Jadi satu kelas minimumnya 1 bab yang kita akan bacakan. Sebagai contoh. Dalam jilid 1 terbitan Jakim kitab Riyadhus Shalihin ini, dia membawakan ada sebanyak, kalau kita tengok ada sebanyak 16 bab pada jilid 1. Contoh, bab ikhlas, bab taubat, bab sabar, bab benar, bab pengawasan diri, bab takwa, bab yakin dan tawakal dan lain-lain. Jadi pada malam ni, oleh kerana ni merupakan kelas yang pertama, kita akan baca bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Bab yang pertama. Bab yang pertama, bab apa Ustaz? Tak dapat tidak, bab tentang ikhlas. Bab ikhlas. Sebab kita mestilah memulakan sesuatu pekerjaan, mestilah kita pasakkan niat kita tu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ni kita belajar sikit bab ikhlas dan kita akan baca satu hadis dalam bab ikhlas ni, iaitu hadis yang biasa kita dengar, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Ada lagi banyak lagi hadis-hadis lain dalam bab ikhlas ni, tapi kita tak bacalah. Ini para jemaah boleh rujuk sendiri nanti. Yang penting kita dah buka dah kunci kepada bab tersebut, bab ikhlas. Yang lain kita boleh buat rujukan dalam bentuk peribadi ataupun individu. Sebab dalam bab ikhlas ni ada 13 hadis. Kalau rugilah kalau kita baca 13 hadis ni pada setiap kali pertemuan. Satu hadis, satu pertemuan, satu hadis, maknanya nak selesaikan bab ikhlas saja kena 13 kali kelas. Rugilah. Jadi kita akan ambil satu hadis pada malam ni tentang bab ikhlas, iaitu hadis innamal a'malu binniyat. Setakat ni jelas para jemaah sekalian, saya perlu dapatkan kita punya feedback lah sebelum kita teruskan kepada pengajian kita insya-Allah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dalam kitab kita tu bab ikhlas, bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Shalihin. Kita niatkan hati kita belajar ni ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pasakkan insya-Allah
Kalau tidak ada keperluan yang menyebabkan kita perlu tinggal pengajian kita ni, kita niat untuk istiqamah kelas kita ni pada 2 kali sebulan insya-Allah. Kita ikhlaskan hati kita, kita belajar semata-mata nak mendekatkan diri kepada Allah, nak betulkan diri kita ni supaya amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dulu. Bab ikhlas. Ikhlas adalah amalan hati. Amal ni dia ada 3 para jemaah sekalian. 3 amal. Yang pertama amal badan. Amal badan ni orang nampak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Kita belajar malam ni pun itu disebut sebagai amal badan. Yang kedua ada amal harta. Amal harta ni ada sedekah, wakaf, infak, hibah, wasiat dan lain-lain, itu amal harta. Amal ada yang jenis yang ketiga disebut sebagai amal hati. Amal hati ni yang duk dalam. Yang duk dalam orang tak nampak. Jadi ikhlas ni, kata tuan kitab kita Imam Nawawi, ikhlas adalah amalan hati. Amalan hati. Tak ada orang boleh nampak seseorang itu dia ikhlas ataupun tidak. Tak boleh kita nak kata, ustaz ni dah ikhlas ke? Tak boleh. Ustaz ni ikhlas ke? Hanya diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala yang mampu menilai keikhlasan. Tapi kesan daripada keikhlasan itu kita akan dapat lihat sebenarnya. Amal hati ni ada banyak. Contohnya ikhlas. Contoh yang lain amal hati ustaz, redha. Contoh lain amal hati syukur. Contoh lain amal hati husnuzan. Contoh lain amal hati dia tidak berdengki dengan orang. Tidak ada sifat dan dalam hati tu yang orang nampak dia ni ada hasad dengan orang lain. Itu disebut sebagai amal hati. Maka Imam Nawawi sebut ikhlas itu adalah amalan hati. Kita buat sikit catatan. Amalan hati ni ataupun amal ni dia ada 3 jenis amal. Apa dia 3 jenis amal tu? Amal badan, amal harta, amal hati. Jadi bab ikhlas ni dia termasuk daripada amal yang ketiga iaitu amal hati. Kalau boleh kita buat sikit catatan untuk rujukan para jemaah yang tidak ada kitab kita ni. Yang belum ada kitab boleh dapatkan kitab di kedai-kedai buku ataupun di link Shopee yang berkaitan. InsyaAllah ada jual yang terbitan Jakim. Kemudian kita teruskan lagi bacaan kitab kita. Ikhlas membawa maksud beramal dengan niat semata-mata untuk mendapatkan keredaan Allah dan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang ikhlas ni dia beramal semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia buat tu kerana Allah. Kerana Allah ni macam-macam lah. Kerana dia takut kepada Allah, dia melakukan amal. Maka dia termasuk daripada orang yang ikhlas. Ataupun dia beramal tu kerana nak dapatkan syurga Allah ataupun pahala. Maka dia juga adalah orang yang ikhlas. Sebab apa? Itu perintah Allah. Ataupun dia buat kerana nak bersyukur kepada segala macam nikmat yang Allah berikan. Bersyukur itu adalah perintah Allah. Maka dia juga adalah orang yang ikhlas. Faham tak? Ikhlas kerana Allah, bila niat kerana Allah itulah yang membezakan perbuatan itu antara ibadah dan adat. Kita buat sikit catatan poin dia. Yang membezakan seseorang itu melakukan ibadah ataupun adat apabila dia berniat melakukan kerana Allah. Kalau kita buat sesuatu tu niat kerana Allah, maka itu disebut sebagai ibadah. Tetapi kalau kita buat semata-mata buat saja, tetapi tidak diniatkan kerana Allah, maka itu disebut sebagai adat saja. Contoh kan, kita makan. Bila kita makan, kita baca doa. Makan ni kerana Allah, ibadat dan sebagainya. Kita baca doa apa dia? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita pun makan ataupun minum. Maka orang yang makan tadi, dia mendapat pahala makan kerana ibadah. Makan dia tadi dikira ibadah. Beza dengan orang yang dapat nasi, dapat tengok air dan sebagainya, minum, makan tu,
maka makan ataupun minumnya itu disebut sebagai adat saja. Faham tak? Niat tu yang membezakan antara ibadah dan adat. Ataupun kita lah sebagai contoh yang lebih dekat, kita nak tidur sekejap lagi kan. Ada orang yang tidurnya hanya sekadar tidur sebagai adat, malam tidur. Tapi ada orang yang tidur, dia dapat pahala sepanjang tidur dia, kan tidurnya itu dikira ibadah. Sebab apa? Bila dia tidur, dia baca doa. Bismikallahumma ahya wa amut. Ataupun bismika amutu wa ahya. Dia tidur, maka tidurnya itu dikira ibadah. Banding dengan orang yang hanya landing badan dia atas tilam, atas katil, tidur begitu je, tanpa dia niat kerana Allah tidurnya tadi, maka tidurnya itu dikira sebagai adat semata-mata. Maka di sini kita buat sikit catatan, niat kerana Allah akan membezakan amalan itu adalah ibadah ataupun adat semata-mata. Ini poin yang kita ambil daripada bab ikhlas. Ikhlas ni tak nampak. Sebab itu kan ada satu surah dalam Quran namanya surah apa dia? Surah Al-Ikhlas. Betul tak? Surah namanya surah Al-Ikhlas. Surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada tak perkataan ikhlas kita jumpa dalam surah Qul huwallahu ahad, surah Al-Ikhlas tu? Tak ada. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada perkataan ikhlas tak? Tak ada. Sebab biasanya nama surah akan adalah perkataan nama surah tu di dalam ayat surah tersebut. Perkataan An-Nas ada di dalam surah An-Nas. Perkataan Al-Falaq ada dalam surah Al-Falaq. Perkataan Al-Kafirun ada dalam surah Al-Kafirun. Perkataan Al-Baqarah ada dalam surah Al-Baqarah. Perkataan Ali Imran ada dalam surah Ali Imran. Perkataan Yasin ada dalam surah Yasin. Perkataan Sajadah ada dalam surah Sajadah. Perkataan Al-Mulk ada dalam surah Al-Mulk. Tapi surah Al-Ikhlas, kita tak jumpa perkataan Al-Ikhlas dalam surah tersebut. Sebab apa? Ikhlas benda dekat dalam hati kita, dalam hati. Tak ada orang tahu, hanya diri kita je yang tahu. Kita buat ni kerana Allah, nak dapatkan redanya, takut kerananya, syukur kerana nikmat Allah, ataupun kerana benda-benda yang lain. Moga kita kena sentiasalah perbetulkan hati kita, buat ni kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling utama. Kemudian, apa lagi dalam bab ikhlas ni kita nak ambil poin dia. Kita ambil poin-poin yang penting sajalah, sebab waktu kita pack terbatas, tapi banyak poin-poin bab ikhlas yang kita boleh uraikan. Ikhlas adalah syarat diterimanya amalan. Kerana Allah hanya menerima amalan yang dilakukan kerana semata-mata kerana Allah. Allah hanya terima amalan itu bila dilakukan kerana dia. Kalau kita buat sesuatu itu kerana selain dari Allah, di hari akhirat kelak akan kosong kantung amalan. Bahkan di dalam hadis menyebut, orang yang buat ni bukan kerana Allah, Allah akan minta. Orang yang beribadat bukan kerana Allah, yang beramal bukan kerana Allah, kamu mintalah pahala daripada orang yang kamu niatkan tadi. Kalau kamu niatkan buat tu kerana bos, kamu mintalah pahala dengan bos. Kamu buat amalan tu kerana yang lain-lain lah. Sebagai contoh, mintalah pahala dengan yang lain-lain tu. Sama ada Allah tidak menerima amalan, melainkan kita buat tu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pastinya lah, orang yang nak ikhlas, dia akan berdepan dengan cabaran. Apa dia? Cabarannya adalah dia akan berdepan dengan talbisul iblis. Iblis akan bisik-bisikkan di telinga dia ni, buatlah kerana orang lain. Janganlah ikhlas kerana Allah. Maka, yang kita sebut sebagai bisikan iblis tadi, kita halau dengan perbanyakkan menyebut, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku mohon berlindung dengan Allah daripada bisikan syaitan yang direjam. Jadi kita sentiasa minta dengan Allah, kita doa agar Allah beri kepada kita keikhlasan. Kemudian kita tengok lagi. Berniat dengan ikhlas bagi semua amalan adalah perkara asas dalam agama Islam. Sama ada perkataan atau perbuatan, zahir ataupun batin. Niat kerana Allah ni merupakan asas kepada sesuatu amalan.
Kita solat, rukun yang paling utamanya niat. Nak buat haji, rukun paling utamanya niat. Nak berpuasa, rukun utamanya niat. Kerana niat itulah merupakan asas di dalam agama Islam. Sama ada perbuatan itu, amalan itu adalah dalam bentuk perkataan ataupun perbuatan, sama ada yang zahir ataupun yang batin. Dan adalah ayat-ayat Al-Quran yang dibawakan dalam kitab kita ni. Kita bacalah satu ayat Quran sebelum kita tengok hadis dalam bab ikhlas ni. Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah." Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sembahyang serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Bayyinah ayat yang kelima, orang beriman itu diperintahkan menyembah Allah. Caranya adalah bila dia beribadat, mukhlisina lahuddin, hendaklah ibadatnya itu mukhlis. Mukhlis ni maknanya ikhlas kerana agama yang benar, kerana Allah Subhanahu wa taala, kerana itulah merupakan tuntutan daripada agama. Itu satu dalil daripada ayat Al-Quranul Karim yang kita bacakan. Para jemaah sekalian, jom kita tengok satu hadis pada malam ni. Hadis berkaitan dengan niat. Niat kerana Allah itulah yang menjadikan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil satu hadis pada malam ni sebagai mukaddimah kelas kita dalam bab ikhlas. Hadis yang kita nak baca ni hadis yang sahih, muttafaqun alaih, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perawinya adalah Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab dikenali dengan gelarannya Al-Faruq. Gelaran dia Al-Faruq. Al-Faruq ni maksudnya pemisah antara yang benar dan batil. Ataupun dia disebut dengan kunyah. Kunyah ni gelaran kerana dia mempunyai anak. Jadi dia disebut dengan gelaran Abu Hafsin. Sebab anak sulungnya bernama Hafsah. Jadi Hafsah tu anak Sayyidina Umar, isteri Nabi, dia dikenali dengan gelaran Abi Hafsin. Itu kunyah dia. Itu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab yang meriwayatkan hadis ni. Qala, telah berkata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Para jemaah sekalian, kita buatlah sikit catatan. Oleh kerana kita jumpa sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar ni, kita buat sikit catatan tentang Sayyidina Umar. Moga-moga ada barakah bila kita kenal sahabat di dunia, menjadikan kita boleh dihimpunkan bersama Sayyidina Umar di padang mahsyar kelak. Sayyidina Umar, dia merupakan khalifah yang kedua selepas Abu Bakar As-Siddiq. Dia menjadi khalifah pada tahun yang ke-13 Hijrah. Ini sikit catatan kita tentang perawi hadis kita ni. Dia masuk Islam pada umurnya 33 tahun. Umur 33 tahun, Umar Al-Khattab masuk Islam. Iaitu selepas 6 tahun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi nabi. Dia jadi nabi umur 40. 6 tahun selepas itu umur Rasulullah 46, umur Sayyidina Umar 33 tahun, maka Sayyidina Umar masuk Islam. Dia masuk Islam. Kerana Rasulullah pernah doakan, ya Allah, jadikanlah salah seorang yang bernama Umar, iaitu Abu Jahal, namanya Umar bin Hisham, dan Umar Al-Khattab masuk Islam.
Dan doa Rasulullah tu barakahnya terkena kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ketika mana Umar masuk Islam, barulah orang berani untuk solat ketika itu di sekitar Kaabah. Sebab Umar Al-Khattab ni dia orang yang gedebeh, orang yang berani, orang yang dia orang takut pada dia. Bukan setakat manusia takut. Disebutkan di dalam hadis, syaitan pun takut kepada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab dia adalah mertua Nabi. Mertua Nabi sebab anak Sayyidina Umar namanya Hafsah. Hafsah itu merupakan isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca sikit hadis riwayat Umar Al-Khattab. Dapat tak para jemaah sekalian poin tentang Sayyidina Umar ni? Kita ambil ringkas-ringkas saja. Semua poin-poin penting ni kita buat sedikit catatan sebab waktu kita sangat pack sebenarnya. Kita mula tadi lebih kurang 9.20, ni dah pukul 10 dah. 40 minit dah tanpa kita sedar, kita telah mensyarahkan tajuk yang pertama ni, bab ikhlas. Kita baca hadis yang pertama, nak ambil barakah pada malam ni. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Kita biasa dengar hadis ni. Maksudnya, sesungguhnya amalan itu hanya sah apabila dia berniat. Amalan itu sah apabila seseorang itu berniat. Maknanya kalau dia niat kerana Allah, barulah Allah kira amalan itu sah dan diterima. Tapi ada juga orang niat bukan kerana Allah, maka amalan itu tak diterimalah di sisi Allah. Innama ni maksudnya hanya sesungguhnya hanya itu sahaja yang Allah terima. Apa dia? Amalan macam mana yang diterima Allah? Yang niatnya kerana Allah. Hanya niat kerana Allah sahaja yang diterima. Kemudian kita lanjutkan hadis. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap seseorang itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Maksudnya hadis ni, seseorang tu akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan kerana wang ringgit dia dapat, pahala dia tak dapat. Kalau dia niatkan itu kerana nak dapatkan kemasyhuran dia dapat. Ganjaran di sisi Allah dia tidak dapat. Jadi maksud wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya seseorang itu akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niatkan kerana Allah, Allah lah dia dapat. Dia niatkan nak dapatkan kemasyhuran, masyhurlah dia dapat. Tapi Allah dia tidak dapat. Itu maksud tersebut. Dua dah potongan hadis kita baca. Innamal a'malu binniyat wa innama likum limri'in ma nawa. Kalau boleh kongsikan di skrin, hadis tersebut sangat baik. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maksudnya, sesiapa yang berhijrah ke Madinah. Hadis ni ada peristiwa dia, nanti kita terangkan secara ringkas sekejap lagi. Sesiapa yang berhijrah ke Madinah tu kerana perintah Allah dan Rasul, fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Maka dia akan mendapat Allah dan Rasul lah dalam hijrah dia ke Madinah tadi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha. Ataupun kalau dia berhijrah ke Madinah kerana dia nak mendapatkan ganjaran dunia. Awim ra'atin yang kihuha. Ataupun dia berhijrah ke Madinah tu kerana ada wanita yang ingin dia kahwini di Madinah. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka hijrahnya itu, apa yang dia dapat adalah yang dia niatkan. Dia berhijrah ke Madinah, sampai di Madinah. Tetapi dia tidak dapat pahala dari Allah dan Rasul, tetapi dia akan dapat apa yang dia niatkan. Kalau dia niat dunia, dunialah dia dapat. Kalau dia niat wanita yang ingin dikahwini, wanita yang ingin dikahwini itulah yang dia akan dapat. Para jemaah sekalian, Imam Nawawi sengaja meletakkan hadis tentang betulkan niat ni, niat kerana Allah, di muqaddimah banyak kitab-kitab Imam Nawawi. Contohnya,
Dalam kitab hadis 40 pun Imam Nawawi letakkan hadis niat kerana Allah ini hadis nombor 1. Dalam Sahih Bukhari, Imam Bukhari meletakkan hadis tentang niat ini hadis nombor 1. Sebab apa? Sebelum awak baca tentang hadis-hadis lain, bab-bab lain, betulkan niat dulu kerana Allah. Jadi malam ni saya dan kita semua, kita betulkan niat kita kerana Allah. Kita dah baca dah. Siapa yang niat kerana Allah, dia dapat Allah. Siapa niat kerana dunia, dia dapat dunia. Siapa dia niat kerana wanita yang ingin dinikahi, dapat wanita tersebut. Sebab hadis ni dia ada cerita dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, apa cerita tentang hadis ni sehingga Rasulullah sebut demikian? Kita baca sikit syarah dia. Kana fina rajulun khataba imra'ata yuqala laha Ummu Qais. Kata Ibnu Hajar yang syarahkan hadis ni, dia kata pada zaman Nabi tu ada seorang lelaki yang telah meminang seorang perempuan di Madinah. Lelaki itu dikenali dengan gelaran Ummu Qais. Nama lelaki tersebut. Wanita tersebut namanya Ummu Qais. Lelaki tadi dia pinang seorang wanita di Madinah, nama wanita itu Ummu Qais. Maka wanita tadi fa'abat an tatazawwajuhu hatta yuhajir. Maka wanita tadi bagi syarat pada lelaki tersebut. Awak kalau nak menikah dengan saya boleh. Tapi syaratnya awak kena pindahlah dari Mekah ke Madinah. Duduklah di Madinah, jangan duduk Mekah. Maka lelaki tadi fahajaraha fatazawwajaha. Maka lelaki tadi berhijrahlah bersama dengan sahabat lain ke Madinah. Bukan kerana perintah Allah, tetapi kerana dia nak berkahwin dengan wanita tersebut. Fakunna nusammihi, maka kami namakan lelaki tadi Muhajir Ummu Qais. Orang yang berhijrah kerana Ummu Qais. Maksudnya, oleh kerana dia berhijrah tadi, kerana dia nak nikah dengan wanita tersebut, maka dia tidak dapat ganjaran pahala berhijrah kerana perintah Allah. Tetapi dia dapatlah nikmat dunia berkahwin dengan wanita yang dia ingin kahwini itu tadi. Maka di sini memberi satu pengajaran kepada kita, kalau dia kerana Allah, dia akan dapat pahala kerana Allah tadi. Dan kalau dia berkahwin dengan wanita tersebut, dia akan dapatlah wanita tadi kerana Allah Ta'ala juga. Tapi dia niat tu bukan kerana Allah dah, tapi kerana dia nak berkahwin dengan wanita tersebut. Itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ini. Jadi hadis ini diletakkan pada hadis yang pertama dalam bab ikhlas, iaitu betulkan niat kita dahulu. Dan hadis ini diletakkan di dalam kitab Al-Azkar, dalam hadis 40 Imam Nawawi, dalam Sahih Bukhari dan dalam kitab-kitab hadis. Nombor 1 hadis akan diletakkan hadis tentang betulkan niat kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi para jemaah sekalian, lebih kurang 50 minit kita berbicara pada malam ni sebagai kelas mukaddimah lah kita kira. InsyaAllah pada bulan depan kita akan masuk bab yang kedua dalam kitab Riyadhus Salihin. Bab ikhlas selesai dah malam ni. Kita dah huraikan dah. Dan kita tak ulang lagi pada minggu depan. Sebab apa? Kita fokus kita supaya kita akan dapat direct kepada satu hari nanti kita nak khatam kitab kita ni. Pepatah Melayu menyebut, kalau memotong pastikan putus. Kita sebut kalau kita belajar, pastikan kita boleh khatam kitab kita. Walaupun dengan huraian ringkas dan bacaan yang sederhana. Jadi pada minggu depan ataupun pada pertemuan yang akan datang, kita akan bicarakan bab yang kedua, iaitu bab Babut Taubah, bab yang kedua. Bab yang ketiga, bab sabar. Bab yang kedua, bab taubah. Bab yang ketiga, bab sabar. Ini insyaAllah kita akan bicarakan pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga pertemuan kita pada malam ni bermanfaat. Dan bagi jemaah yang belum ada kitab secara fizikal, usahakanlah dapatkan kitab secara fizikal. Bagi yang ada kekangan-kekangan tertentu yang tidak dapat memungkinkan dia dapat kitab secara fizikal, maka bolehlah lihat hadis-hadis ni melalui pautan online yang diberikan. Tapi pautan online ni biasanya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau dapat melalui yang Jakim ni, terjemahan Jakim sangat-sangat baiklah.
boleh dapatkan di kedai buku ataupun di Shopee. Cari kitab Riyadhus Salihin, jilid yang pertama terbitan daripada JAKIM. Itulah yang terbaik kerana bahasa yang diterjemahkan bahasa yang standard dan mudah difahami. Wallahu alam. Saya rasa sekadar itu saja pertemuan pada malam ni. Saya serahkan kembali kepada moderator majlis, dan alhamdulillah malam ni ramai, mencecah lebih 95 tadi saya lihat. Wallahu alam, saya serahkan pada moderator. Dipersilakan. Alhamdulillah. Ustaz, adakah nak buka soalan sikit ke untuk jemaah? Boleh, 1-2 soalan boleh, silakan. Okey, silakan jemaah. Mana-mana yang nak bertanya dengan Ustaz, dipersilakan. Ada? Tak ada? Semua dah faham? Assalamualaikum Ustaz. Jelas ke kuliah malam ni? Faham ke? Jelas Ustaz, sangat Okey. jelas. Sangat jelas Alhamdulillah. Sangat jelas. Okey, sebab Boleh. saya bimbang juga sebab laju ni. Sebab laju saya tak nak bincang benda-benda yang lain, kita nak fokus pada kitab lah. Tapi Supaya tak apa Ustaz. tak apa jelas Kalau Okey. ada yang terlepas, boleh Okey. dia pun boleh rujuk balik rakaman YouTube. Okey, alhamdulillah ada rakaman lah. Ada rakaman YouTube. Dia orang boleh Okey. ulang dengar lah sampai Okey, dapat baik, nota yang insya-Allah. lengkap, insya-Allah. Alright, baik, insyaAllah. Okey, ke teknik yang saya bagi tahu tu untuk satu pertemuan, satu bab. Sebab kita tak baca semua hadis ni. Kalau baca semua hadis memang takkan habis sampai bila-bila lah. Ada 1000 lebih. Tahun, Ustaz. Tak Tak cukup cukup. 14 tahun. 14 tahun tu. Tu dah, InsyaAllah. tapi tak apalah, niat Tak apalah, belajar. Kalau sekadar, kita orang sekadar. dulu pun pahala dah Betul. dapat Ustaz Betul, kan? pahala dah dapat dah. Pahala niat InsyaAllah. untuk khatam tu dah dikira satu pahala yang besar dah insyaAllah. Ah. Wallahu a'lam. Silakan Wallahu kalau ada. Silakan kalau ada soalan. Ambil kesempatan. Sebab Ustaz 2 minggu sekali ni. Betul. Assalamualaikum Ustaz. Salam wabarakatuh. Dalam apa hal sekalipun kita kena bersandar dengan Allah. Betul tak Ustaz ya? Betul. Terima kasih Ustaz. Sama, insyaAllah. Ustaz. Wallahu alam. Kalau tak ada soalan yang berkaitan, insyaAllah kita berhenti di sini dulu. Saya serahkan pada moderator lah, insyaAllah. InsyaAllah, insyaAllah. Alhamdulillah kita tutup majlis kita. Alhamdulillah syukur pada Allah, kuliah Isyak kita berjalan lancar dengan masa yang mencemburui kita. Kita mulakan kitab Riyadhus Salihin dengan bab 1 jilid 1 dengan pengenalan kepada Al-Imam Nawawi, dimulai dengan bab ikhlas. Ikhlas itu hanya akan menjadi ibadah dengan niat kerana Allah. Wallahu a'lam. Moga apa yang disyarahkan menjadi manfaat, dikurniakan Allah kefahaman kepada semua jemaah. Mana-mana yang tak sempat dan terlepas, sila rujuk YouTube Gema Nur Iman. Kita dengan itu kita tangguh pengajian kita malam ni Ustaz. Kita jumpa lagi insya-Allah lagi minggu depan ya. Saya ucapkan ribuan terima kasih atas ilmu yang disampaikan. Terima kasih kepada semua jemaah. Saya mewakili Gema Nur Iman. Mohon maaf anda ada sebarang kekurangan dalam majlis kita ini. Sekalian baik itu daripada Allah dan yang buruk itu adalah daripada kekurangan kami sendiri. Bagi menutup majlis, mohon Ustaz bacakan doa penutup atas kafarah dan surah Al-As, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada kuliah subuh pagi besok insya-Allah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Terima kasih semua para jemaah, bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.